Hukum taklifi wajib. Perintah melakukan perbuatan secara tegas dan pasti atau biasa disebut ijab. Perbuatannya disebut dengan wajib dan pengaruh perbuatannya disebut wujud. Selain itu, wajib juga ialah satu perbuatan yang dituntut oleh syarak kepada orang-orang yang mukallaf untuk mengerjakannya sebagai tuntutan yang mesti dikerjakan. Tuntutan itu adalah tuntutan yang putus berdasarkan dalil zanni yang ada kesamaran padanya. Sebagai contoh, melaksanakan solat, zakat, berpuasa dan mengerjakan ibadah haji kepada mereka yang mampu melaksanakannya. Firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Maksudnya, dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah Kaabah, iaitu sesiapa yang mampu dan kuasa untuk sampai kepadanya. Hukum taklifi nadwiynya itu dikembalikan sebagai sunnah, yang bermaksud hitap Allah yang meminta supaya melakukan sesuatu tuntutan dengan cara tidak pasti. Tuntutan itu boleh juga dikatakan sebagai sesuatu yang tidak pasti, diberikan pujian kepada pelakunya, serta yang meninggalkannya juga tidak berdosa. Sunat terbagi kepada dua. Yang pertama ialah sunat muakkad dan kedua sunat zaidah. Sunat muakkad itu adalah sunat yang sangat dituntut, namun meninggalkannya tidak berdosa, tetapi terseleng itu pelengkap kepada yang wajib. Sunat zaidah iaitu sunat tambahan seperti mencontohi kehidupan Rasul dengan bersifat seperti manusia seperti makan. Contohnya dalam menulis hutang-piutang seperti yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadaitum bidainin ila ajalin musamman faqtuhu. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, apabila kamu melakukan hutang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Seterusnya adalah hukum taklifi bagi tahrim, iaitu satu tuntutan syarak supaya meninggalkan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Hukum haram adalah seperti perkara yang akan diberi pahala jika kita meninggalkannya dan mendapat dosa jika kita melakukannya. Contoh dalil bagi tahrim adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 173 yang bermaksud, sesungguhnya Allah hanya mengharamkanmu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain nama Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan dalil di atas, ia menunjukkan sesuatu perbuatan yang dituntut untuk meninggalkannya. Jadi sesiapa yang melakukan perbuatan tersebut dia akan berdosa dan siapa yang meninggalkannya akan mendapat pahala. Karahah, sesuatu perbuatan yang dituntut oleh syarak kepada orang yang mukallaf menjauhkan diri dari melakukan perbuatan itu sebagai tuntutan yang tidak mesti ditinggalkan. Contohnya, seseorang masuk ke dalam masjid dan duduk sebelum solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maksudnya, apabila seseorang kamu masuk ke dalam masjid, maka janganlah duduk sehingga sembahyang 2 rakaat. Hukum taklifi ibahah merujuk kepada perkara yang diberikan pilihan oleh syarak kepada mukallaf sama ada ingin dilakukan atau ditinggalkan yang membawa kepada hukum harus. Perbuatan yang tidak diberikan pahala jika dikerjakan, tidak dihukum jika ditinggalkan. Berdosa itu adalah implikasi yang mendatang, iaitu aridi. Seseorang mukallaf yang melakukan perkara harus ada kalanya boleh mendapat pahala atau dosa di sebalik tindakannya jika disertakan dengan niat yang baik atau yang buruk. Misalnya kitabullah dalam bentuk tahyir yang membawa kepada hukum harus. Wa idza halaltum fastadu. Maksudnya, dan apabila kamu bertahalul, bolehlah kamu berburu. Surah Al-Maidah ayat kedua. Hukum wadi'i sabab. Dari segi bahasa, tali penghubung atau suatu perkara yang menjadi perantara kepada kewujudan perkara yang lain. Dari segi istilah, suatu perkara yang dijadikan oleh syarak sebagai elemen yang menjadi punca terhadap kewujudan hukum syarak. Sebab berasaskan kawalan mukallaf. Yang pertama, sebab yang boleh dikawal oleh mukallaf merupakan sebab yang terhasil kerana tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh mukallaf tanpa dipengaruhi faktor luar. Yang kedua,
kedua, sebab yang tidak boleh dikawal oleh mukallaf merupakan sebab yang terhasil di luar kawalannya kerana dipengaruhi faktor luaran seperti perubahan cuaca dan alam. Contohnya, aqimis solata lidulika syamsi ila ghasaqil lail. Maksudnya, dirikanlah solat ketika gelincir matahari hingga gelap malam. Surah Al-Isra ayat ke-17. Seterusnya adalah hukum syarat, iaitu sesuatu perkara yang kerana adanya ada hukum, tetapi tidak semestinya apabila adanya ia maka ada hukum. Sebagai contoh adalah wuduk. Contoh hadis bagi hukum syarat adalah daripada hadis riwayat Abi Daud nombor 101 yang berbunyi la solata liman la wudu'a lahu, yang bermaksud tidak ada solat bagi mereka yang tidak berwuduk. Jadi, wuduk adalah syarat sah solat. Apabila tidak ada wuduk, maka solatnya itu dikira tidak sah dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tidak semestinya seseorang itu berwuduk hanya untuk menunaikan solat. Mungkin seseorang itu berwuduk untuk melakukan perkara lain seperti memegang Al-Quran. Hukum wajib ihmali yang kita kenali seperti penghalang, iaitu keadaan atau suasana yang jelas dan tepat. Dipastikan dari hukum mani ini daripadanya tiada hukum, dan dari tiadanya tidak pasti ada hukum dan tidak ada hukum. Sifat yang pasti dengan adanya sifat ini semestinya tidak ada hukum dan batal disebab. Contoh pertama, haid menjadi penghalang kepada kewajiban solat ke atas golongan perempuan. Yang kedua, najis menjadi penghalang kepada sahnya solat. Sabda Nabi SAW, "Laisa laqadir minal mirasi syai'an." Riwayat Nasa'i wa Daraqutni. Maksudnya tidak sedikit pun sebahagian orang yang membunuh dari harta warisan yang terbunuh. Hadis tersebut menunjukkan membunuh menjadi penghalang untuk mewarisi, untuk seseorang itu mendapatkan harta warisan. Batal. Batal ialah sesuatu perbuatan yang merupakan ibadat atau akad yang tidak lulus dari segi hukum syarak, atau sesuatu perbuatan yang tidak cukup syarat-syarat dan rukun-rukunnya mengikut perhitungan atau ketetapan syarak, sama ada di dalam ibadat atau akad munakahat dan muamalat. Sebagai contoh, batal pada peribadatan ialah mengerjakan solat tanpa wuduk atau tidak mengikut peraturan. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maksudnya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima salat mereka yang berhadas sehingga dia berwuduk. Hadis riwayat Bukhari. Hukum hazimah ialah hukum asal suatu perkara berdasarkan dalil. Contohnya, solat adalah wajib dan punya syarat serta rukun tertentu. Antara rukunnya ialah berdiri tegak. Hukum ruksah ialah yang diringankan daripada hukum asal kerana wujudnya keuzuran syar'i seperti sakit, kesukaran di luar kemampuan dan lain-lain. Contohnya, hukum asal solat ialah berdiri tegak antara rukunnya. Namun, akibat sakit kuat, dia tidak boleh berdiri. Maka dalam keadaan ini, dia dibenarkan solat dalam keadaan duduk atau berbaring mengikut kondisi kemampuannya. Dalam keadaan biasa atau normal, kita wajib mengikut hukum azimah. Sekiranya hukum asal adalah wajib, maka wajiblah kita melakukannya. Sekiranya hukum asal adalah haram, maka kita tidak boleh melakukannya. Dalam aplikasi konsep azimah dan ruksah dalam isu COVID-19, hukum azimahnya ialah wajib mendirikan solat Jumaat kerana ia berdasarkan dari ayat 9 surah Al-Jumu'ah. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jumu'atul haqqu wajibun ala kulli muslim fi jama'atin illa arba'ah abdu mamluk aw amra'atun aw sabiyyun aw marid. Maksudnya, solat Jumaat adalah satu kewajipan ke atas semua orang lelaki muslim secara berjemaah kecuali 4 golongan: hamba yang dimiliki, wanita, kanak-kanak atau orang yang sakit. COVID-19 adalah virus yang membawa kematian. Bagi membendung dan mengawal virus ini daripada terus merebak, para fuqaha kontemporari telah berijtihad yang keadaan ini membolehkan umat Islam mengambil hukum ruksah, iaitu penangguhan atau pembatalan solat Jumaat. Dalam aplikasi konsep azimah dan ruksah dalam isu COVID-19, hukum azimahnya ialah wajib mendirikan solat Jumaat kerana ia berdasarkan dari ayat 9 surah Al-Jumu'ah.
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruhkan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat.